Tajuk perbincangan kita, Faslun fi mahabbatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fasal pada menyatakan kelebihan kewajipan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita nak cinta Nabi? Macam-macam hari ni kita tengok versi cinta Nabi. Tengok dalam kitab. Wa kun fid dunya muhibban li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa kun fid dunya, hendaklah kamu dalam dunia mencintai, hendaklah dalam dunia ini kamu menjadi orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak kata kita cinta, semua orang dakwa dia cinta. Kan? Boleh katakan hampir orang-orang yang cakap dia kata cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam-macam bentuk cinta yang dibuat. Tetapi cinta yang sebenar bagaimana? Tengok dalam kitab. Harisan ala ta'zimi sunnatihi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu dengan cara mengagungkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak cinta Nabi dengan cara mana? Dengan cara mencintai sunnahnya, beramal dengannya, berdakwah kepada untuknya dan mengajak manusia agar melakukan perkara-perkara yang bertepatan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, barulah orang itu namanya cinta Nabi. Kalau setakat dakwa je cinta Nabi, tulis logo besar-besar, buat replika besar-besar, pakat duk gosok duk cium, lah. Itu bukan cinta hakiki, itu cinta logo dan replika. Yang betul-betul cinta Nabi bagaimana? Iaitulah kita mencintai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab kamu cinta Nabi, la'allahu yashfa'u fika fil akhirah. Agar kamu memperolehi syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Orang yang nak dapat syafaat Nabi, bagaimana cara dia? Dengan cara mencintai sunnahnya sallallahu alaihi wasallam, bukan sekadar dakwaan ataupun kata-kata yang menunjukkan kita itu je lah. Itu dia panggil sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna syafa'atahu yataqaddamu fiha 'ala al-anbiya'i kullihim. Syafaat Nabi dia panggil asy-syafa'atul uzma. Apa makna syafa'atul uzma? Bantuan yang besar, yang agung. Nabi beri pertolongan kepada umatnya pada hari kiamat, iaitulah menyelesaikan masalah mereka di mana? Di akhirat. Menyelesaikan masalah mereka di akhirat. Itu dia panggil asy-syafa'atul kubra, syafa'atul uzma. Ini hanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi mula bagi syafaat, selesaikan masalah, barulah para anbiya, syuhada, salihin boleh beri bantuan dengan izin Allah azza wajalla. Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi seluruh syafaat nabi-nabi yang lain. Baginda akan memohon keampunan untuk umatnya yang melakukan dosa besar. Lalu Allah menyelamatkan mereka dari neraka. Jadi tingkatan syafaat itu banyaklah. Yang paling besar sekali menyelesaikan masalah umat. Itu yang paling tinggi, yang paling besar sekali di situ. Kemudian Nabi kita dia yang pertama bawa umat dia ni yang layak ke syurga, Nabi kita minta. Kemudian dalam syurga diangkatnya darjat. Itu dia panggil. Kemudian orang-orang yang bersalah masuk dalam neraka, dengan syafaat Nabi mereka dibawa keluar. Ini yang disebut dengan nama Nabi memohon keampunan untuk umatnya yang melakukan dosa besar, lalu Allah menyelamatkan mereka dari neraka. Itu dia panggil syafaat Nabi kepada umatnya. Maka para jemaah sekalian, bagaimana kita nak dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang besar? Ana dah sebut banyak dah dalam siri yang lain, tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube. Iaitulah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kategori dan tingkatannya.
Jadi di sini kita ambil ringkas je lah. Sesuai dengan Tuan Syekh pun ringkaskan. Orang yang beriman akan bertemu dengan Nabi SAW. Sebagian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad, Nabi kata, inni faratukum alal haud. Aku tunggu kamu di tepi kolam. Kita keluar daripada kubur, di mahsyar, di sana ada kolam Nabi untuk orang yang beriman. Nabi kata, siapa dia datang tempat aku, dia boleh minum kolam. Siapa dia minum, dia tak akan dahaga lagi pada hari tersebut sehinggalah masuk dalam syurga. Tapi yang kita takutnya tuan-tuan, Nabi kata apa? La yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifunani. Akan datang beberapa kumpulan orang Islam yang aku kenal mereka, mereka kenal aku, tapi mereka dihalang untuk sampai ke kolamku. Bagaimana Nabi kenal kita? Pernah satu malam Nabi kita pergi ke perkuburan Baqi'. Baginda sallallahu alaihi wasallam menyampaikan salam kepada orang mukmin di sana. Kemudian Nabi mengatakan, waditu anna qad ra'ayna ikhwanana. Nabi kata, aku suka sangat kalau boleh jumpa dengan sahabat-sahabat kita, dengan saudara-saudara kita. Ikhwanana. Sahabat yang ada bersama bertanya, ya Rasulullah, alasna ikhwanuk? Kami ni bukankah saudara Nabi? Dengan tuan-tuan. Qala antum ashabi. Kamu sahabat aku. Wa ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'du. Maksud saudara kita ni orang yang belum wujud atas dunia ni. Mereka bila datang ke dunia, mereka beriman kepada Allah dan percaya, beriman kepada Nabi SAW. Maka sahabat kata, bagaimana Tuan boleh kenal mereka? Maka Nabi buat banding lah. Kalau kita ni ada kuda yang hitam, di dahinya ada tanda putih, kan? Duduk dalam kawasan yang semuanya yang hitam, tentu kita kenal kuda kita. Nabi kata, sahabat kata, ya. Demikianlah umat aku yang beriman, besok di akhirat mereka datang dengan ghurran muhajjalin, bercahaya muka dia, kaki tangan dia bercahaya, minal wudu, daripada kesan daripada wudu. Orang yang sudah berwudu, orang yang ada wudu tapi mereka dihalang daripada kolam. Kenapa? Tengok ni. Bila malaikat sekat, Nabi kata la yuzadanna, mana mereka disekat. Bila sekat, Nabi kata, ya Rabbi ummati, umat aku ni kenapa disekat? Ataupun Nabi tanya malaikat yang menyekatnya. Malaikat dengan cemetinya menyekat orang ni, tak pernah masuk. Nabi kata, la, jangan masuk kamu. Allahu Akbar. Maka Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, ummati, umat aku itu, mana sudah ada tanda-tanda mereka ni orang beriman, dengan kaki tangannya bercahaya, mukanya bercahaya. Dalam hadis ni, hadis Muslim, dikata kalma yuzadul ba'irud dal, sebagaimana dihalau unta yang sesat. Malaikat halau, na'udzubillah. Unadihim, aku panggil, halummu, mari. Malaikat sekat. Nabi panggil, malaikat sekat. Macam mana ni? Kemudian malaikat angkat report pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Tuan tidak tahu apa yang mereka telah lakukan selepas Nabi tidak ada. Maka di sini bila Nabi dengar mereka telah menukar perjalanan agama, maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lagi membuat rayuan, bahkan Nabi kata suhkan liman baddala ba'di. Halau orang-orang yang telah menukar perjalanan agama yang aku bawa. Maka ini yang kita takut para jemaah sekalian. Kita sudah beriman, sudah ada wuduk, tapi tidak ada sunnah Nabi SAW dalam amalan kita. Dibimbangi kita akan dihalau daripada kolam, sebagaimana yang disebut oleh Imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dia kata orang-orang yang di antara ciri-ciri orang dihalau ini, ahlul ahwa alladzina ghayyaru sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengikut hawa nafsu, reka-reka ibadat yang tidak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam,
ini cukup berbahaya, cukup menakutkan kita para jemaah sekalian. Hadis itu dalam Bukhari ada, dalam Muslim ada. Maka marilah kita sama-sama beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selamat daripada dihalau daripada kolam. Maknanya kalau kita nak dapat syafaat Nabi, yang pertama ikut sunnah. Di antara ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi kata, siapa dia dengar azan dia jawab, kemudian dia selawat ke atasku, kemudian dia doa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Ketika itu Nabi kata, halat lahu syafa'ah yaumal qiyamah, orang ini berhak menerima syafaat aku pada hari kiamat. Tuan-tuan jangan main-main dengan azan. Ni dengan azan buat dia tak jawab azan, ini merugikan kita para jemaah sekalian, sangat merugikan.